Saya ucapkan terima kasih kepada ahli yang berhormat yang mengambil bahagian, iaitu usul laporan Ketua Audit Negara bermula dengan Yang Berhormat Selayang, Tebrau, Muar, Tuaran, Tanjaya, Jelutong, Bentong, Bakri, Rasa, Kota Melaka, Pekan, Kuala Selangor dan Gombak. Selepas saya dimaklumkan Yang Berhormat Timbalan Menteri Kewangan akan menjawab, seterusnya beberapa menteri ataupun timbalan menteri yang dipertanggungjawabkan. Jadi sebelum saya mula menjawab secara spesifik, saya terpanggil bila saya mendengar perbahasan pagi tadi, terutama sekali di segi point of order daripada sahabat-sahabat kita pihak pembangkang. Saya terpanggil untuk menjawab, Tuan Yang Ketua. Mereka membuatkan kenyataan media mengatakan bahawa kononnya apa yang berlaku tidak mengikuti perlembagaan. Saya nak rujuk pada perlembagaan, nak mengingatkan semua ahli parlimen bahawa kita ni semua berada di dalam rumah demokrasi ni, House of Democracy, ataupun disebut sebagai The August House, rumah August, bukan bulan Ogos lah, tapi rumah August House. Kerana kita ni dilihat mempunyai kuasa di bawah perlembagaan yang mana bermula daripada perkara yang disebut dalam ni disebut sebagai Badan Perundangan Persekutuan, iaitu keanggotaan parlimen daripada perkara 44. Jadi perkara 44 ni, Tuan Yang Ketua, memberikan kita punca kuasa. Dan kalau kita tengok kepada perkara 46, kita terdiri daripada 222 orang ahli-ahli Dewan Rakyat yang diberikan kita kelayakan di bawah perkara 47. Dan daripada kuasa kita di bawah perlembagaan, untuk semua pengetahuan ahli-ahli yang berhormat, yang paling penting di sini, Tuan Yang Ketua, ialah kuasa kita di mana disebut sebagai keistimewaan parlimen, perkara 63. Maknanya kita mempunyai keistimewaan bila kita berbahas. Jadi bila pihak-pihak pembangkang menyebut perkara Peraturan Mesyuarat 77, Peraturan Mesyuarat 77 ni sebenarnya dia sebenarnya jawatan kuasa pemilihan daripada 76, 77 seterusnya. Sebenarnya peraturan mesyuarat ni berpunca daripada kuasa kita sebagai ahli parlimen di dalam Dewan. Maknanya standing order ni di bawah perlembagaan, di bawah kita sebagai ahli parlimen. Jadi tidak boleh berkata bahawa perkara 77 ni, standing order 77 ni melebihi kuasa kita sebagai ahli parlimen untuk membahas apa-apa perkara. Sebenarnya apa yang disebut oleh Tan Sri Yang Dipertua siang tadi, Tuan Yang Dipertua, ialah Tan Sri Yang Dipertua menyebutkan bahawa badan eksekutif dan badan legislatif mahu mewujudkan satu pendekatan yang lebih baru pada kali ini supaya kebanyakan laporan-laporan tahunan diperbahaskan. Dan hari ini kita bermula dengan laporan Ketua Audit Negara, dan saya tak faham dan tak boleh terima dan juga kadang-kadang geli hatilah bila mendengar mereka beria-ia tak nak bahas perkara ni. Dan bila kita dengar perbahasan pada hari ini, teguran yang dibuat ialah teguran siasatan yang dibuat oleh laporan audit negara. Jadi ahli parlimen mewakili suara rakyat, menyuarakan isu-isu yang ditanya dan dibawa oleh rakyat yang meletakkan kita di sini. Takkanlah kita menafikan suara rakyat melalui kita sebagai ahli parlimen dan meletakkan hanya suara rakyat melalui jawatan kuasa kira-kira yang kurang daripada 20 orang dengan izin. Sebab kalau kita tengok daripada standing order ni, jumlah jawatan kuasa kira-kira is less than 20, iaitu antara 6 hingga ke 12 maksimum dengan pengurusi dengan timbalan pengurusi. Adakah kita mengatakan kurang daripada 20 ahli parlimen yang hanya boleh berbahas, berbincang, memberi teguran dalam isu audit negara? Adakah bererti bahawa kita sebagai ahli parlimen yang pihak front bench, back bencher dan juga opposition bench tak boleh bincang langsung? Kerana hanya PAC yang boleh bincang. Dalam seumur hidup saya, 5 penggal menjadi ahli parlimen, saya tak pernah dengarlah perkara ni dibicarakan dalam rumah demokrasi, House of Representative. Yang keduanya, Tuan Yang Dipertua, mereka boleh tak nak datang dan dengar. Apa yang teruk sangat ahli parlimen bercakap? Tak ada apa yang kami tegur yang dalam laporan audit negara. Sekurang-kurangnya yang dibahaskan tu boleh dipertengahkan menjadi keutamaan dalam perbincangan PAC kemudian hari, betul tak? Kita nak tegur untuk kebaikan bagi rakyat kerana ini duit rakyat, bukan duit kita, bukan duit mak bapak kita. Takkan itu pun tak boleh, Tuan Yang Dipertua, sampai semua seorang pun tak ada. Tadi saya nampak ada seorang, lepas tu kena keluar. Saya betul-betul terkilan. Tapi tak apa nak buat macam mana, sebab mereka takut. Saya tak tahu nak takutkan apa, sebab laporan audit ni 2021 pada yang berlaku 2020, yang kalau kita ada sidang parlimen yang tidak adanya darurat, kita boleh perbahaskan masa tahun itu.
Kita perbahaskan pada tahun 2023 sebab yang tutupkan rumah demokrasi ini pun mereka juga. Betul tak? Jadi Tuan Yang Ketua, saya kenalah bebel sikit je sebab saya dengar ni cara dia bercakap ni macamlah kita ni kerajaan yang begitu zalim, semua tak ikut undang-undang. Kalau betul lah kita tak ikut undang-undang, takkanlah kita buat dalam rumah demokrasi, the August House. Kita ikut undang-undang supaya mereka kejap lagi bila menteri nak menjawab, mereka boleh tegur, mereka boleh berkata masa saya menteri sebenarnya berlaku begini. Dia jawablah, tak ada masalah. Bukannya kita menuduh, kita nak membincang untuk kebaikan rakyat. Takkan itu pun salah. Itu sebabnya Tan Sri, kejap lagi Tan Sri lah lepas ni. Tuan Yang di-Pertua, saya nak tekan di sini bahawa keutamaan kita sebagai wakil rakyat adalah rakyat yang meletakkan kita di sini, bukan jawatan yang kita cari. Tak semesti kita tak jadi menteri, tak jadi Perdana Menteri, semua orang salah, kita je yang betul. Mana boleh Tuan Yang Di-Pertua? Betul tak? Sebab kuasa ni, Tuan Yang Di-Pertua, hari ni kita berkuasa, besok kita tak tahu, betul tak? Dan besok kita tidak berkuasa, kemudian hari mungkin kita berkuasa. Sebab yang menentukan qada dan qadar ya Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita yang manusia. Manusia hanya merancang, betul tak? Yang berhormat sekalian. Jadi pada hari ini menteri-menteri dan timbalan menteri nak cuba menjawab sebab kita nak cuba memperbetulkan. Hari ini kerajaan Perdana Menteri yang ke-10, kerajaan Madani mahu mewujudkan pendekatan yang lebih terbuka dengan izin, transparency and accountability. Dan kita belajar daripada kesilapan yang berlaku. Dan saya pun dengar macam contohnya yang Muhammad Muar tadi, tak ada sini disebut tentang kehebatan kementerian menjalankan yang terbaik dalam masa Covid. Kita faham, kita menerima juga. Dan saya percaya apa yang sebenarnya laporan audit negara cuba membuat ialah menyatakan bahawa dalam keadaan apa sekalipun, dalam keadaan perang ke, dalam keadaan darurat ke, tanggungjawab kita ialah duit yang dibelanjakan adalah duit rakyat. Jadi kita kena apa sekalipun bertanggungjawab di parlimen, memaklumkan kepada ahli parlimen tentang cara kita belanja duit rakyat. Itu saja yang dipohon pada hari ini. Jadi saya dengar semua perbahasan yang dibangkit oleh Yang Berhormat sekalian. Jadi saya cuba jawab yang mana saya bertanggungjawab. Contohnya yang disebut oleh Petaling Jaya tentang, dan juga yang disebut tentang apa yang dilihat oleh sahabat saya daripada Selayang, Bakri, Bentong dan Rasah. Sebenarnya Tuan Yang Di-Pertua, kita tidak boleh menafikan bahawa pemantauan pelaksanaan SURE telah dan atau sedang dijalankan oleh Jabatan Audit Negara melalui Auditor General Dashboard. Kalau kita masuk website dia, Tuan Yang Di-Pertua, dia ada dashboard. Okay. Dashboard ini sebenarnya yang berhormat sekalian ialah di mana ia dibangunkan bagi memamparkan isu dan status tindakan terkini terhadap teguran isu yang dilaporkan. Maknanya kalau kita bandingkan dashboard tu yang ada, kita berbandingkan dengan laporan ini, kita tengok setakat mana kemaskini itu berlaku. Maknanya ini yang disebut sebagai, yang saya sebut daripada awal tadi, aspek dengan izin, transparency dan accountability. Sistem AGD ini dibangunkan supaya isu dan status tindakan terkini terhadap teguran isu yang dilaporkan dalam laporan Ketua Audit Negara. Kedudukan semasa teguran isu dalam LKAN boleh diakses melalui portal AGD oleh semua pihak, termasuk orang awam, termasuk pihak berkepentingan, untuk mengetahui tindakan yang telah atau sedang diambil oleh pengaudit tersebut. Selain daripada itu, tindakan susulan melalui sistem AGD, Jawatankuasa Tindakan Laporan Ketua Audit Negara, yang mana saya sebut tadi dalam mukadimah pembentangan saya, JTLKAN, telah ditubuhkan secara pentadbiran daripada tahun 2012. Dan ini terdiri sebagai satu platform untuk menentukan tindakan yang perlu diambil dalam isu punitif serta membincangkan jalan penyelesaian supaya isu yang sama tidak berulang. Bermakna JTLKAN ialah satu platform di mana wakil-wakil ketua-ketua jabatan agensi duduk. Berarti mereka melihat pada laporan audit dan dia membuat penentuan. Ya, kes ni lapor pada SPRM. Kes ni lapor kepada PDRM sebagai contoh. Sebab sebagai orang politik pada hari ini, kita bertanggungjawab menimbulkan isu daripada suara rakyat. Dalam segi implementasi, dalam segi memantau yang dibuat oleh Jabatan Audit Ketua Audit Negara, implementasi itu diwujud daripada ketua-ketua jabatan yang dimasukkan di bawah JTLKAN. Maknanya adanya satu daripada dashboard yang ada, adanya satu platform yang mana jawatankuasa ini dilaksanakan untuk laporan seterusnya. Jadi kita memantau. Ini memang ada dalam website kalau kita baca pada website Jabatan Audit Negara. Dan ini adalah usaha-usaha yang sentiasa berkomited
oleh Jabatan Audit Negara untuk memantau tindakan. Dan kita mesti juga macam mana Yang Berhormat Selayang menimbulkan tentang prinsip value for money yang dilaksanakan dalam pengauditan prestasi. Saya dengar perbahasan beliau tadi, memang betul kita selalu melihat kepada value for money. Jadi pengauditan prestasi dijalankan selaras dengan perenggan 6D Akta Audit 1957 serta berpandukan kepada piawaian pengauditan antarabangsa yang dikeluarkan dengan izin The International Organization of Supreme Audit Institution. Dan perenggan 6D Akta Audit 1957 menyatakan sama ada pada pendapatnya wang telah digunakan untuk maksud wang itu diperuntukkan atau dibenarkan dan aktiviti yang berhubungan dengan maksud itu telah dijalankan atau diuruskan dengan cara yang cekap dengan memberikan perhatian yang sewajarnya terhadap keekonomian dan pengelakkan pembaziran atau keborosan. Maknanya Tuan Yang di-Pertua, perenggan 6D itu memang cukup-cukup luas. Jadi mereka yang dalam jabatan audit, Ketua Audit Negara di bawah Akta Audit 1957 itu dilihat sebagai kategori mereka yang begitu profesional mengaudit. Dan pada hari ini saya buat pembentangan tadi, ada 3 siri yang kita sebut daripada buku ni. Pertamanya laporan audit 2021 pengauditan pemantauan Kementerian dan Jabatan Persekutuan. Maknanya agency auditing ataupun ministry auditing dengan izin. Kemudian segmen kedua ialah aktiviti Kementerian Jabatan Kerajaan Berpersekutuan dan badan-badan berkanun persekutuan. Maknanya kita sebut kepada badan-badan berkanun persekutuan federal. Dan bab yang ketiga ialah laporan kepada pengurusan syarikat kerajaan persekutuan. Bererti di sini maknanya pengauditan yang dijalan tu dia pecah kepada 3 tajuk besar. Jadi mana perbahasan yang disebut oleh Yang Berhormat tadi mungkin menimbulkan tentang perkara-perkara yang spesifik. Tetapi disebabkan laporan audit ni bila kita masukkan sistem dashboard itulah sebenarnya yang akan menyambut dan memantau. Dan saya menggalakkan kepada semua Yang Berhormat untuk sentiasa buka pada sistem dashboard tersebut kepada isu-isu mana agensi yang mana Yang Berhormat mungkin merasakan perlu pemantauan ataupun persoalanan yang lebih oleh Yang Berhormat sekalian. Jadi ini jelas mentafsirkan bahawa pengauditan ini adalah untuk menilai sama ada sesuatu aktiviti kementerian, jabatan, agensi dilaksanakan dengan cekap, berhemah, berkesan bagi mencapai objektif yang ditetapkan. Tahap kecekapan ini adalah untuk menekan sama ada sumber telah digunakan secara optimum atau memuaskan. Ia berhubung kait dengan pengurusan sumber input yang cekap termasuk nilai perolehan yang wajar untuk menghasilkan output yang memenuhi kualiti, kuantiti dan tempoh masa. Prinsip berhemat pula adalah berkaitan prinsip keekonomian iaitu penggunaan kos sumber yang minimum bagi sesuatu aktiviti yang mengambil kira kuantiti dan kualiti sumber serta tempoh masa yang bersesuaian pada kos yang terbaik. Jadi inilah dengan izin ukurannya yang disebut sebagai dengan izin value for money. Maka prinsip keberkesanan adalah merangkumi konsep pencapaian matlamat atau objektif yang ditetapkan. Jadi Yang Berhormat Tuan pula mengatakan adakah kerajaan bercadang untuk mengaktifkan semula pemberian penarafan bintang kepada kementerian-kementerian dan agensi-agensi kerajaan. Maknanya setiap agensi ke kementerian ada bintang 5 star, 4 star, 3 star. Jadi Jabatan Audit Negara menyatakan bahawa jawapannya memperakui bahawa penarafan pengurusan kewangan berdasarkan bintang adalah satu kaedah yang baik untuk mengukur tahap pencapaian kementerian, jabatan dan agensi kerajaan. Ia juga akan dapat memberi sebagai asas bagi penadarasan ke atas kecemerlangan pengurusan kewangan dan seterusnya meningkatkan kualiti sistem penyampaian awam. Jabatan Audit Negara akan meneliti dan mengkaji keperluan bagi mewujudkan sistem penarafan pengurusan kewangan dengan mengambil kira beberapa penambahbaikan dan pelaksanaan. Jadi Yang Berhormat Tuan juga bertanya apakah status pengubalan rang undang-undang kebebasan maklumat pembentangan rang undang-undang wajar disegerakan. Jawapannya status pengubalan akta kebebasan maklumat adalah di peringkat pengumpulan maklumat dan libat urus. Sejak Januari 29 hingga Februari 2023, kerajaan melalui bahagian hal ehwal undang-undang telah melaksanakan sebanyak 20 sesi libat urus dan merangkumi sesi perbincangan taklimat mesyuarat dengan pelbagai kementerian, jabatan, agensi kerajaan, ahli akademik, badan bukan kerajaan, penubuhan
masyarakat Madani, CSO dan pihak berkepentingan bagi maksud Pejabat Pesuruhjaya Maklumat yang dicontohkan sebagai Pejabat Pesuruhjaya Maklumat dari Sri Lanka, Indonesia, India, Afghanistan, Scotland dan United Kingdom. Selain daripada itu, selaras dengan keprihatinan kerajaan bagi memahami sentimen rakyat terhadap perkara ini, kerajaan juga telah mengambil inisiatif untuk melaksanakan soal selidik awal mengenai cadangan gubalan Akta Kebebasan Maklumat bermula 31 Januari hingga 16 Februari 2023 atas talian melibatkan 8,841 responden, majoriti 51.5% bersetuju supaya Akta Kebebasan Maklumat digubal bagi suatu akta di peringkat persekutuan. Jadi Yang Berhormat, disebabkan masa dan saya ada beberapa timbalan menteri ataupun menteri yang akan menjawab, saya akan menjawab secara bertulis kepada perbahasan soalan yang timbulkan oleh Yang Berhormat daripada Petaling Jaya dan yang mana saya tertinggal. Jadi kesimpulannya, Tuan Yang Dipertua, sebenarnya bagi pihak kerajaan pada hari ini, kita mahu melihat pembentangan laporan audit negara ini sebagai satu permulaan yang baik bagi seluruh rakyat Malaysia, dan harapannya tiap-tiap tahun selain daripada pembentangan dibawa kepada PAC, tetapi juga dibuka kepada semua ahli-ahli Yang Berhormat untuk membahaskan, dan yang paling penting adalah untuk memberi maklum dan semua saranan yang cadangan yang dikemukakan. Yang paling penting Tuan Yang Dipertua, sebelum saya duduk, ialah kita mesti ingat keistimewaan Parlimen bahawa perkara 63, kita cakap di luar, kita boleh disaman untuk fitnah. Kita cakap di dalam, cakap pasal apa pun, kita mendapat perlindungan. Itu sebabnya, ahli Yang Berhormat, jangan kita takut untuk teguh kerajaan, walaupun kerajaan sesama kita satu parti, kerana teguran Tuan Datuk Yang Dipertua, sebenarnya teguran ni selalunya membawa satu hasil yang lebih baik. Sebab we are not perfect human being. Ya, teguran daripada Yang Berhormat sekalian akan dapat membantu kerajaan Madani untuk menjadi kerajaan yang lebih telus dan lebih bertanggungjawab. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Tan Sri Speaker kerana menyokong niat kerajaan untuk mewujudkan transparency and accountability bagi kerajaan Madani pada hari ini. Terima kasih Tuan Yang Dipertua.